Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah subjek pemerhatian dan penilaian kanak-kanak saya, iaitu Puan Nurul Hidayah binti Muhammad Saleh yang tegas lagi bijaksana, serta rakan-rakan dan para penonton yang saya sekasihi sekalian. Saya Narisha binti Jaafar, pelajar Kolej Pengajian Islam Johor Marsah, kos Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak, nombor matrik KAD 210507027, ingin membentangkan mengenai etika penilaian dan tanggungjawab guru dalam menjalankan penilaian. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pengenalan di mana pemerhatian dan penilaian dilakukan secara berterusan mengikut jangka masa waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Aspek yang diperhatikan menyeluruh, meliputi aspek kognitif, efektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran. Proses penilaian ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod profil dan lain-lain. Maka, dapatan dari proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi terhadap prestasi masing-masing. Di sini, saya ingin menerangkan serba sedikit mengenai definisi pemerhatian, iaitu sesuatu perbuatan yang melihat perilaku seseorang atau kanak-kanak tanpa perlu menyertai aktivitinya. Contohnya seperti seorang guru akan memantau atau memerhati tingkah laku kanak-kanak. Pemerhatian juga harus berlangsung sebelum proses penilaian diteruskan. Seterusnya, pemerhatian juga adalah antara aktiviti penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak di sekolah. Pemerhatian diperlukan dalam usaha untuk mengenal pasti perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh kanak-kanak. Sebagai contoh, seorang guru melihat kelancaran seorang kanak-kanak menyebut huruf abjad dari awal hingga akhir setelah beberapa kali mempelajarinya. Bagi definisi penilaian pula, penilaian merupakan pengukuran dan peningkatan aktiviti seperti membuat perbandingan hasil aktiviti dan menganalisasinya. Ianya juga merupakan proses pengumpulan maklumat tentang kemajuan dan perkembangan murid. Penilaian juga dapat dilihat sebagai proses merancang, memperoleh dan memberikan maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan alternatif. Proses yang digunakan adalah untuk membuat keputusan dan tafsiran berdasarkan pertimbangan nilai daripada beberapa pemerhatian yang dibuat terhadap kanak-kanak. Baiklah, menurut dari GIS 1985 pula mengatakan penilaian ialah suatu proses yang dianggap sistematik ketika mengumpul dan menganalisis data untuk menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai di mana membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, kita teruskan pula dengan etika penilaian ataupun panduan menilai kanak-kanak. Yang pertama, dibincangkan dengan pihak tertentu seperti ibu bapa ataupun penjaga di mana maklumat daripada penilaian perlu dibincangkan dengan ibu bapa bagi memahami apa yang dialami oleh kanak-kanak. Guru besar ataupun guru di mana penilaian yang dijalankan mampu memberikan laporan berkenaan kejayaan ataupun kelemahan aktiviti kanak-kanak. Seterusnya adalah pakar perubatan di mana guru boleh mencadangkan kepada ibu bapa supaya berjumpa dengan pakar perubatan dengan menunjukkan maklumat yang dikumpulkan serta orang lain yang berkepentingan seperti pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan badan-badan NGO yang berkaitan kanak-kanak. Yang kedua, rekod sulit iaitu rekod penilaian yang mempunyai pelbagai maklumat berkenaan diri kanak-kanak. Hal ini kerana sekiranya rekod ini dipamerkan, ada kemungkinan kanak-kanak akan berasa malu dengan pencapaiannya berbanding kanak-kanak yang lain. Yang ketiga pula iaitu mendapat kebenaran ibu bapa iaitu penilaian yang melibatkan pemerhatian, rakaman serta dokumentasi kegiatan dan aktiviti yang dijalankan oleh kanak-kanak. Jika gambar dokumentasi berbentuk rakaman atau gambar, kebenaran perlu diminta oleh ibu bapa atau penjaga terlebih dahulu. Yang keempat pula, rekod pemerhatian perlu diserahkan kepada ibu bapa di mana rekod peribadi kanak-kanak mengandungi maklumat diri, keluarga dan fizikal murid. Guru juga perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga. Ianya juga perlu diserahkan kepada ibu bapa selepas kanak-kanak tamat tempoh pembelajaran di tadika. Rekod peribadi seeloknya diserahkan kepada guru tahun 1 untuk memastikan kesinambungan rekod perkembangan murid yang berkaitan.
Baiklah, kita teruskan pula dengan tanggungjawab guru dalam menjalankan penilaian, di mana yang pertama iaitu menggunakan maklumat yang cukup daripada rekod-rekod yang terkumpul untuk dianalisis. Maklumat dalam rekod perlu dianalisis dan ditafsir adalah untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan. Ianya juga untuk mencatat maklumat secara bersistem berkaitan dengan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Bagi menggunakan rekod yang memberi gambaran sebenar kanak-kanak pula, merekod boleh dibuat dalam bentuk seperti membuat pernyataan, menanda dengan menggunakan simbol, memberi markah dan memberi grade. Ianya juga adalah untuk mengenal pasti potensi murid secara menyeluruh. Tujuan menggunakan pentaksiran dan penilaian untuk murid juga adalah untuk murid dapat menilai diri mereka. Yang ketiga pula iaitu menggunakan maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku rekod mengajar, buku latihan mengajar, laporan kemajuan murid, rekod prestasi, portfolio dan senarai semak. Baiklah, secara rumusnya, kaedah pemerhatian dan penilaian adalah amat penting kerana guru dapat mengesan perkembangan dari segi pencapaian, kebolehan, kelemahan dan kemajuan kanak-kanak, serta ia juga dapat memerhati dan menilai perkembangan kognitif intelektual, emosi, bahasa dan komunikasi serta tingkah laku seseorang kanak-kanak sejak mereka lahir hingga ke akhir hayat. Sekian daripada saya, Narisha bin Jaafar, atas pembentangan yang saya bentangkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.